Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada saudari Lili Suryani, saudari Toh Yiming, saudara Alif Najmi, saudara Muhammad Zulkarnain dan saudari Nur Asman. Kami berlima akan menerangkan pembentangan yang berkaitan dengan rukun negara sebagai asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa yang berasaskan 5 prinsip rukun negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Najmi bin Muhammad Nazir. Nombor metrik saya adalah B060101025 dan pada hari ini saya akan membentangkan mengenai pengenalan rukun negara dan prinsip kepercayaan kepada Tuhan bagi kumpulan 3. Rukun negara adalah sebuah konsep penting dalam kehidupan masyarakat Malaysia. Ia digubal setelah peristiwa 13 Mei 1969 sebagai usaha untuk memperkukuhkan perpaduan dan membina negara bangsa yang lebih utuh dan kental. Konsep ini terdiri daripada 5 prinsip asas yang membawa maksud menghormati kepercayaan, raja, perlembagaan, undang-undang dan adab sopan santun. Dalam pembentangan ini, kami akan membincangkan secara terperinci mengenai 5 prinsip asas rukun negara dan bagaimana ia dapat membantu dalam pembinaan negara bangsa yang berbilang kaum, agama dan budaya. Kami juga akan membincangkan berkenaan bagaimana rukun negara peranan dalam memupuk perpaduan dan keharmonian dalam kalangan masyarakat Malaysia. Melalui pembentangan ini, kita akan dapat memahami dengan lebih mendalam mengenai nilai-nilai yang tergandung dalam rukun negara dan bagaimana ia dapat membawa manfaat kepada negara dan rakyat Malaysia. Prinsip pertama rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan mempunyai kaitan yang erat dengan perbentangan rukun negara, asas perpaduan dan pembinaan negara bangsa. Kepercayaan kepada Tuhan adalah prinsip yang mendorong kita untuk menghormati agama dan kepercayaan orang lain. Dalam konteks negara bangsa yang berbilang kaum, agama dan budaya seperti Malaysia, prinsip ini sangat penting untuk memupuk perpaduan dan memelihara keharmonian di antara semua kumpulan masyarakat. Kita harus memahami bahawa agama adalah sesuatu yang sangat penting bagi kebanyakan orang dan kita harus menghormati kepercayaan agama mereka. Dengan mempercayai keberadaan Tuhan, kita juga diajarkan untuk memelihara hubungan baik dengan orang lain dan menjaga kesejahteraan mereka. Oleh itu, prinsip kepercayaan kepada Tuhan dapat membantu membentuk masyarakat yang beretika dan saling menghormati, memperkuat hubungan di antara warga Malaysia dari berbagai latar belakang dan memperkukuh perpaduan dan keharmonian dalam negara kita. Kesimpulannya, prinsip utama rukun negara adalah sangat penting dalam pembentukan dan pengukuhan perpaduan dan pembinaan negara bangsa di Malaysia. Kepercayaan kepada Tuhan memainkan peranan penting dalam membentuk masyarakat yang beretika dan saling menghormati, dan seterusnya memperkukuhkan perpaduan dan keharmonian di antara semua warga negara Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama diberi Muhammad Zulkarnain bin Muhammad Rusli. Saya akan membentangkan mengenai kesetiaan kepada raja dan negara, yang mana ini merupakan prinsip rukun negara yang kedua. Kesetiaan kepada raja dan negara terangkum dalam prinsip rukun negara yang kedua daripada 5 prinsip rukun negara. Kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara Malaysia hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Prinsip ini amat penting diamalkan bagi melahirkan rakyat yang taat setia kepada pemerintah dan negara. Setiap warga negara Malaysia wajib menumpukan sepenuh taat setia kepada raja dan negara kerana raja adalah lambang perpaduan negara. Jika disoal bagaimanakah mentaati raja dan negara mampu memupuk semangat perpaduan dalam negara, jawapannya adalah dengan lagu kebangsaan, iaitu lagu negaraku dan lagu bagi setiap negeri yang ada di Malaysia. Ini kerana ia akan menanamkan sikap perpaduan dan semangat jati diri terhadap raja, negeri dan negara sebagai tanda setia rakyat kepada pemerintahnya. Malaysia merupakan negara yang mempunyai pelbagai kaum. Meskipun tanah Melayu ini pernah dijajah oleh kuasa barat dan Jepun, namun Malaysia pada hari ini masih teguh berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat walaupun terdapat pelbagai kaum di negara ini. Ini kerana kesetiaan kepada raja dan negara mewujudkan semangat perpaduan yang jitu dan utuh dalam kalangan masyarakat di Malaysia. Oleh sebab itu, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini
dapat melahirkan rakyat yang mempunyai perpaduan yang utuh dan berbangga dengan negara sendiri. Maka dengan itu, negara akan mempunyai rakyat yang beridentiti, berkualiti dan berjati diri. Yang mana perkara ini akan mewujudkan perpaduan yang utuh, perpaduan yang kukuh dalam negara kita. Sekian, terima kasih. Seterusnya, rukun negara yang ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Malaysia ialah sebuah negara yang unik kerana terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum dan agama. Mereka dapat hidup dalam keadaan aman dan damai dan saling menghormati atas kerjasama mereka yang saling memahami antara satu sama lain. Objektifnya adalah untuk memupuk sikap perpaduan dalam masyarakat yang boleh diusahakan melalui perayaan. Selain itu, negara dapat melahirkan masyarakat yang majmuk dengan adanya prinsip keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan menekankan setiap rakyat menghormati dan mematuhi perlembagaan. Setiap warga negara Malaysia seharusnya patuh akan perlembagaan supaya negara menjadi aman dan damai. Dalam konteks ini, tiada individu yang terkecuali daripada mematuhi perlembagaan. Perlembagaan bertanggungjawab menjaga hak rakyat serta menjamin kemakmuran dan perpaduan negara. Perlembagaan Malaysia dikenali sebagai Perlembagaan Persekutuan. Prinsip keluhuran perlembagaan bermaksud ketinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan itu sendiri. Keluhuran perlembagaan Malaysia terletak kepada kedudukannya sebagai undang-undang tertinggi yang menjadi sumber dan punca kepada semua undang-undang seperti yang disebut dalam perkara 4/1 Perlembagaan Persekutuan. Keluhuran dan ketinggian perlembagaan juga mengatasi kedudukan YDPA, Parlimen, Perdana Menteri dan Badan Kehakiman. Semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Perkara 8/1. Dalam konteks Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan, perlembagaan menjadi asas penting untuk menjamin keadilan, kerjasama, kesepakatan dan kepentingan bersama antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri. Justru, perlembagaan negara berperanan dan bertindak sebagai asas kepada pembentukan kerajaan, panduan bagi melaksanakan kuasa dan mentadbir negara berasaskan kepada prinsip-prinsip demokrasi berparlimen. Prinsip rukun negara yang keempat adalah kedaulatan undang-undang. Prinsip ini memainkan peranan yang amat penting dalam mengukuhkan perpaduan dan membina negara bangsa. Kedaulatan undang-undang memastikan bahawa undang-undang adalah sebagai sumber kedaulatan dan kuasa tertinggi di dalam negara. Ini bermaksud negara kita dikawal dan diuruskan melalui sistem undang-undang yang ditegakkan secara adil dan saksama. Rukun negara yang keempat ini mampu mengukuhkan perpaduan masyarakat kerana semua rakyat adalah sama di sisi kedaulatan undang-undang. Sesiapa yang melanggar undang-undang negara akan dihukum tanpa mengira bangsa dan kaumnya. Undang-undang negara memberikan kebebasan asasi kepada setiap warga negara. Namun, kebebasan asasi yang diberi itu tidak bermakna kita bebas melakukan apa sahaja sehingga melanggar undang-undang. Perlembagaan serta undang-undang negara perlu difahami dan dihayati untuk mengelak tercetusnya rasa tidak berpuas hati, khususnya melibatkan hubungan antara masyarakat majmuk di negara ini. Komunikasi yang berkesan antara pemimpin dan rakyat menjadi mekanisme terbaik dalam pelaksanaan sesebuah undang-undang. Pemimpin negara perlu menjadi contoh yang baik dalam memupuk nilai perpaduan selaras dengan pematuhan kepada kedaulatan undang-undang. Kesimpulannya, prinsip kedaulatan undang-undang bukanlah sekadar prinsip yang hanya dilafazkan dengan ikrar, tetapi ianya menuntut kesungguhan setiap warga negara untuk menghayati dan mengamalkannya serta melahirkan masyarakat yang bersatu padu, menghibah tanpa mengira kaum. Prinsip rukun negara yang kelima ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip rukun negara yang kelima ini membawa makna bahawa rakyat Malaysia haruslah bertolak ansur, bertimbang rasa dan berkelakuan baik.
Hal ini kerana sesuai dengan Malaysia yang terdiri daripada masyarakat majmuk, di mana rakyat harus saling hormat menghormati dan bertoleransi. Akar tradisi dan budaya rakyat Malaysia yang penuh tata surila dan kesopanan seharusnya dipelihara dan diamalkan, supaya masyarakat bebas daripada kebudayaan falsafah liberalisme yang boleh merosakkan akhlak dan moral masyarakat. Selain itu, rakyat yang bersopan santun dan bertatu silat dapat membentuk masyarakat yang bersatu padu. Oleh itu, prinsip ini sangat penting untuk mewujudkan masyarakat yang menghormati dan menghargai kepentingan kaum lain. Sekian, terima kasih.